forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar ucapan Datuk Seri Mujahid yang ketika berceramah di PRK Kawamai yang menyentuh isu pemimpin DAP heret Fiti Mastura ke mahkamah. Baca detail sikit kat macam ni. Pengerusi DAP Lingua Ing dan dua lagi veteran parti memanfaatkan sama fitnah Sadar Ali paling mempas Siti Mastura. Okey, mari kita dengar respon Datuk Seri Mujahid. Di akhir tak komen macam biasa. Yang kedua, kita ni nak lantik orang, kena tengok parti yang diwakili itu. Pasal dia bukan bawa diri dia seorang, dia bawa parti di belakang dia. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, calon yang diwakili oleh PAS hari ni, yang kebetulan Menteri Besar, tuan-tuan, parti ini iaitu parti PAS, atas apa saja dia nak menggelarkan dirinya, kononnya dialah parti Islam, tapi malam ini saya bagi tahu kepada tuan-tuan, dialah parti yang paling kuat fitnah di dalam dunia ni. Oh, kaki fitnah. Kalau juara fitnah, bagi kat dia tuan-tuan. Sebab saya mangsa dia. Fitnah ni dah di bibir tuan-tuan. Terkini sekali ini dibawa, diheret ke mahkamah, isu kerana menuduh beberapa pemimpin dari DAP kononnya ada sangkutan dengan parti komunis dan dengan tokoh parti komunis. Siaplah, tunggulah. Dulu apa dia tak kata? Tabung haji kena jual. Ni lah dia menteri tabung haji tu. Takut tak ingat. Kena jual tabung haji, habis aset tabung haji semua kena jual. Fitnah merata. Kita duk kata tak jual. Tabung haji ni dah teruk. Dia kena buat sesuatu penstrukturan semula. Kerajaan ambil alih aset-aset yang sakit ini, aset-aset yang tidak berdaya maju ini. Tak jual. Pergi ceramah dekat masjid, atas mimbar, pergi ceramah, buat kuliah, bukan buat kuliah buka kitab, tapi buat kuliah buat fitnah. Dan kita telah buktikan dia fitnah. Apabila bawa ke mahkamah, di 3 mahkamah dia kalah. Mahkamah session dia kalah, mahkamah tinggi dia kalah. Dia nak bawa pi kepada mahkamah rayuan, tak sempat masuk, dia tarik diri. Maknanya dia tak sanggup nak kalah lagi. Kerana menipu di atas mimbar ketika kuliah atas nama agama, menimbulkan kebencian. Kononnya kita orang Islam yang diberi amanah jaga harta orang Islam, tabung haji. Kononnya saya daripada Pakatan Harapan waktu itu jual aset tabung haji. Mahkamah mendapati itu satu fitnah, memenangkan hujah-hujah kita. Dan yang terkini 8 hari bulan Oktober baru ini, sambutan 60 tahun tabung haji, Perdana Menteri telah mengisytiharkan yang mereka kata kononnya kita jual aset 20 bilion itu. Kononnya Datuk Seri Anwar menyebut 20 bilion itu berada dalam simpanan Kementerian Keuangan, dan oleh kerana tabung haji dah elok, maka saya nak serah balik kepada tabung haji. Bermakna bukan dijual, bukan kita menggadai tabung haji, tapi kita menyimpan aset-aset yang sakit itu supaya yang elok-elok ni boleh terus berkembang. Patut terima kasih lah. Tapi tidak, yang kita terima apa? Dia fitnah lagi macam-macam. Dia fitnah lalu konon kita sokong LGBT. Kononnya kita bersama dengan LGBT. Kita mengiktirafi LGBT. Bawa pergi mahkamah, kalah lagi. Yang kalah tu ialah lidah fitnah PAS. Apa dia? Harakah. Nama Islam tuan-tuan. Nama Islam. Tapi fitnah di mulut jadi makanan bagi mereka. Yang terkini pituduh pula komunis. Yang terkini lagi kata macam-macam. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni begini. Saudara-saudara, cukuplah. Saudara sanggupkah nak pergi pangkah mewakili parti yang memfitnah setiap hari, dan PAS ni dia lagi teruk pada yang lain. Sebab apa? Sebab dia guna nama Islam. Yang ni yang kita tak tahan ni. Terkini apa? Terkini apa?
terkini Mahkamah Syariah dicabar. Yang ni lawak, yang ni sangat-sangat lawak yang ni. Tuan-tuan. Ketika petition yang mencabar enactment jenayah syariah negeri Kelantan itu dibuat pada tahun 2022 masa mereka jadi kerajaan. Bukan masa kita. Permulaan section petition. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bantah, kena bantah awal. Tak begitu tuan-tuan. Kalau saya ni tahu ada orang mempertikaikan undang-undang syariah di Kelantan, maka waktu awal dia nak bantah itulah saya stop dia. Waktu usul itulah saya berhentikan dia. Saya lawan dekat dia di situ. Tapi ketika ia dibawa untuk usul petition ini pada tahun 2022, ada siapa-siapa bantah? Ada PAS bantah? Ada buat perhimpunan. Lepas tu yang lagi teruk lagi, bila ditanya, kenapa kamu tak bawa? Dia kata kami tak tahu masa tu. Tuan-tuan, kalau sebuah kerajaan tak tahu petition usul masuk untuk pertikaikan satu benda besar, maka ini kerajaan nama dia kerajaan lena. Kerajaan tidur, orang utara kata. Pasal apa? Bila ditanya, kami tak tahu. Oh, lah ni dah masuk mahkamah, dah lawan. Oh, barulah benda ni kami lawan. Punya bangang, tuan-tuan. Dia tak layak nak pertahan Islam, tuan-tuan. Lepas dah masuk, oh, buatlah perhimpunan. Wah, Islam dicabar. Undang-undang syariah dicabar. Dia himpun orang ramai. Buat itulah, buat ini. Tuan-tuan, mana ada Islam dicabar? Mana ada mahkamah syariah dicabar? Mana ada undang-undang syariah dicabar? Kalau saya nak ambil masa sikit daripada isu kalimah Allah, ingatlah. Kepada isu pemurtadan sebelum itu, ingatlah nak tukar nama kepada yang Islam kepada yang bukan Islam. Kemudian mari pula isu sebelum ini Eki Putra yang mempertikaikan undang-undang syariah di Selangor. Sepanjang kes tu, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok Islam terhapuskan di Malaysia ni. Ada? Apa mahkamah syariah tak ada ke lepas tu? Apa undang-undang syariah habis ke? Tak. Sebab kita dah bagi tahu pada awal, ini soal perundangan mahu menafsirkan, bukan mahu menghapuskan undang-undang syariah. Nampak tak dia fitnah? Nampak tak dia tipu? Tuan-tuan sanggup kan nak sokong parti yang menipu ni? Tuan-tuan sanggup nanti Allah tanya, kamu sokong parti ni, dia duk fitnah-fitnah pun kamu sokong juga? Kamu ni orang kemaman apa ni? Dan kita lawan benda ini di parlimen. Saya berucap di Dewan Negara. Saya cabar sepanjang kes-kes yang melibatkan konflik dengan Dewan, dengan Mahkamah Syariah. Bagi tahu saya, satu ketika, apa yang Mahkamah Syariah ini dia dibuang atau dihapuskan. Mana undang-undang syariah yang dibuang dan dihapuskan? Mana ada? Tak ada. Melainkan penipuan, pembohongan, dan kita tidak boleh menyokong parti yang menunggang agama untuk kepentingan politik mereka. Kita kena tolak sebagai rakyat Malaysia. Kerana tak boleh mereka mewakili kita di parlimen. Kerana parti inilah yang akan, dengan kita bagi kepada dia suara dan kuasa, dia akan berasa dia betul. Dan ketika itu, kita akan mendapat satu implikasi yang buruk dalam negara kita. Dan yang ketiga, saya seru kepada orang Kemaman, takkanlah tak boleh bagi kami daripada kerajaan paduan satu kursi parlimen. Tak ada langsung tak ada langsung ni apa cerita ni? Apa orang Kemamang tak ada jiwa ke? Boleh rela sampai telur ayam? Saya tak boleh fikir, tuan-tuan. Sebab itu, kalau kita nak buat perbandingan tadi, Datuk Seri Muhammad bin Sabu telah jelaskan kepada kita kenapa kita perlukan calon Tan Sri Raja Effendi ini. Kita mau suara. Saya antara yang kalah dalam pilihan raya baru ini, tuan-tuan, untuk pengetahuan. Ya? Gelombang hijau, gelombang hijau. Tu dia. Betul abang. Ia bukan gelombang hijau. Dia gelombang apa? Dia gelombang apa? Takkan kita nak bagi gelombang fitnah lagi kot. Cukuplah, bobo lah orang kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
tiba masanya kita buat keputusan. Dan kita ada peluang dan ruang supaya orang Kemamang boleh bagi tahu kepada seluruh negara, kami berjaya memberhentikan gelombang fitnah ini. Dan anda akan diangkat menjadi wira-wira yang hebat kerana berjaya menyekat gelombang fitnah daripada mereka yang bukan untuk kepentingan rakyat, tapi lebih kepada kepentingan sempit parti mereka menggunakan agama, menggunakan kaum. Saudara-saudara, saya rasa cukup 3 poin yang saya bagi. Saya ingatkan balik bahawa kita menjadi saksi kepada semua ini pada 2 hari bulan Disember. Jangan pergi melenggang kangkung sekadar pergi undi. Dan lebih buruk daripada itu, jangan mengundi kerana orang bagi duit kat kita, orang bagi habuan dekat kita. Kita tak akan jawab di depan Allah, kenapa kamu undi orang yang fitnah? Kenapa kamu undi orang yang daripada parti yang fitnah? Kenapa kamu undi mereka yang suka mengadu domba dalam masyarakat hari ini? Tuan-tuan akan jawab apa? Sebab saya diberi duit. Tuan-tuan ingat Allah nak terima jawapan tuan-tuan. So, biar jawab secara sedar. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Keluar pagi semayang subuh, jangan lupa. Bangun qiyamul lail. Pagi mandi elok-elok semua macam nak pergi naik sasi ni. Maka pergi bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pangkah insya-Allah calon daripada perpaduan. Dan kita rasa tenang dan lega bahawa kita telah menjalankan tugas. Jadi saya rasa sekadar itu saja. Dan saya juga mohon untuk kembali awal sebab esok pun masih ada urusan yang tidak beres lagi. Saya terpaksa lari ke Seremban atas program Akademi Kepimpinan. Saudara Suhaizan yang berhormat akan ikut petang. Saya terpaksa lebih awal. Jadi saya harap terima kasih kepada orang Kemaman. Dan saya kena beritahu sini, orang rumah saya orang Terengganu tapi orang Besut. Jadi saya pun ada setengah Terengganu ni. Cuma saya ni asal orang Pulau Pinang. Itu ya. Terima kasih. InsyaAllah 2 bulan Disember. Jangan lupa. Apa dia bang? Kita tolak gelombang. Kita tolak gelombang. Kita tolak gelombang. Dan kita nobatkan insyaAllah calon daripada perpaduan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, tuan-tuan, komen saya baca detail lagi sikit kat sini. Pengerusi DAP Lim Guan Eng dan 2 lagi ahli veteran parti Muafakat Sama Fitnah terhadap ahli Parlimen PAS Siti Mastura Muhammad ia berhubung dakwaan bahawa mereka mempunyai persalinan keluarga dengan pemimpin Buan Hua Chempeng lah ni yang dikali sebagai champion dan bekas Perdana Menteri Singapura Lim Kuan Yew. Guan Eng serta veteran DAP Lim Kek Siang dan ahli Parlimen Seperti Teresa Kok Muafakat Sama di Mahkamah Tinggi Kejaksaan 2 hari lalu. Ketika dihubungi mesyuarat ini, Peguam Sangkaranai mengesahkan bahawa persalinan sama yang dimenterai itu sedang dalam proses untuk disampaikan kepada Siti Mastura. Itu tuan-tuan, kita ni kalau tak tahu selok belok, jangan kita main cakap aja, jangan baca kat mana-mana sumber main cakap sebab ini bahaya bila kita ada fitnah kena saman. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perbuatan Pak Menok Ibrahim. Assalamualaikum.